حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا. أشهد أن لا إله إلا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seluruhnya tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada malam ini diizinkan kita untuk berada di dalam surau yang mulia ini, dapat kita solat berjamaah waktu maghrib. InsyaAllah isyak pun juga berjamaah. InsyaAllah subuh besok juga berjamaah. Dan insyaAllah sampai kita dijemput oleh Allah SWT dalam keadaan berjamaah. Karena bagi orang lelaki, jangan sekali-kali sembahyang seorang di rumah. Bagi orang lelaki, fardu kifayah, wajib kifayah sembahyang berjamaah. Paling koman, paling corot, paling tak guna, dia di rumah bersama dengan isteri dan anak-anaknya. Kalau seorang-seorang je dikira sesat. Nabi ngapa ni? Kata saya ngapa ya? Kalau seorang-seorang di rumah, dia dikira sebagai sesat. Apa kata Nabi? Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu. Tanda ikut Nabi sesat. Kerana Nabi itu adalah contoh yang terbaik bagi kita. Nabi tak pernah sembahyang seorang-seorang di rumah. Dekat nak wafat baginda masih lagi berjemaah. Dia berjemaah. Tengah ambil wudu tu nak pergi berjemaah, cancel. Sedar balik.
Bila sudah balik, dia tanya sahabat, udah sembahyang belum? Belum. Dia pun pergi ambil uduk balik. Tengah ambil uduk lepas itu, nak sembahyang lagi, pensan lagi kali. 4 kali, pensan sedor, pensan sedor. Mesti nak sembahyang ke. Nak berjemaah juga. Lah-lahnya dia tak sanggup nak jadi imam. Disuruhnya Abu Bakar jadi imam. Tapi berjemaah juga. Itu Nabi sampai akhir hayatnya. Dan kita pun baca macam itu. Karena mereka yang melazimkan sembahyang berjemaah, dengar elok tuan-tuan, Allah akan bagi dia 5 kelebihan. 5 fadilatnya. Yang pertama, dilapangkan hidupnya. Tidak, kita tidak. Allah bagi lapang hidup, tak ada banyak masalah. Kalau ada masalah pun Allah yang selesaikan. Yang kedua, dia lepas dalam siksa kubur. Tak, kita nak lepas dalam siksa kubur. Siksa kubur dia berapa tuan-tuan? 4. Siksa kubur ada 4. Yang pertama, soalan dan pukulan mungkar nakir. Yang kedua, dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Yang ketiga, didatangkan ular dan kala mematuk-matuk, menggigit-gigit sampai hari kiamat. Yang keempat, dia masuk ke api neraka ke dalam kubur. Yang mana dah antara 4 saja kubur? Semua tak ada. Jadi orang yang melazimkan jemaah, dia memang lepas daripada siksa kubur. Yang ketiga, dia dapat kitab amalan dia dengan tangan kanannya. Kita mengambil kitab amalan dia ada 3 cara. Yang pertama dengan tangan kanan. Yang kedua dengan tangan kiri. Yang ketiga, dia cucuk dada tu, tembus ke belakang, ambil dari belakang. Mana dah? Kanan, kiri, belakang. Ikut nak ke mana? Kanan. Kerana barang siapa dapat kitab dengan tangan kanan, apa kata Allah? فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan rasa gembira. Paling menggembirakan, paling menyeronokkan, paling membahagiakan tuan-tuan dan puan-puan ialah apabila kita, isteri kita, anak-anak kita, menantu-menantu kita, cucu-cucu kita dapat masuk syurga bersama. Itulah yang paling menggembirakan. Bukan semua dapat ni. Rasul mana yang tak dapat? Nabi Nuh tak dapat. Nabi Lot tak dapat. Tapi kalau kita dapat, itulah lebih menggembirakan. Itu fadilah yang apa yang ketiga. Dapat kitab amal dengan tangan kanannya. Yang keempat, boleh meniti siratal mustaqim cepat seperti kilat menyambar. Macam kilat menyambar, sesuruh lepas saja. Seperti tak naik. Macam kilat menyambar saja. Padahal titi siratal mustaqim tu jauhnya dari tepi ke tepi, memakan masa 15,000 tahun perjalanan. 15,000 tahun berjalan kau sampai. Kalau dalam keadaan biasa. 5,000 tahun mendaki, 5,000 tahun mendatar, 5,000 tahun menurun, 15,000 tahun baru sampai. Ini cepat seperti kilat menyambar, sudah lepas je. Itu yang keempat. Yang kelima, masuk syurga tanpa hisab. Seperti anda mengenai, dia masuk syurga tak ada cek, terus je. Ada mereka kata masuk ikut ni jalan khas yang bagi mereka yang berjuang. Jadi mudah-mudahan kita membiasakan, melazimkan budaya sembahyang berjemaah ni sampai bila? Sampai kita padam. Kalau tak lalu lagi tu, baru kita sembahyang seorang di rumah. Kalau tidak, selagi lalu datang ke surau, datang ke masjid, di mana saja. Paling koman, paling pudi, dia seorang di rumahnya bersama dengan isteri dan anak-anaknya. Baik, untuk malam ini, kita sambung lagi pembacaan kita. Iaitu hadis yang ke berapa? 18, betul? Betul ya? Hadis yang ke-18. Orang meminum khamar dan menamakannya bukan khamar.
Khamar tu apa? Khamar itu cakap Arab, cakap Melayunya arak. Orang minum arak, tak ada namanya arak. Dipanggil brandy, dipanggil champagne, dipanggil bulldog. Nah, dipanggil apa lagi? Wine, nah, ya. Whisky, konyak, ya, apa? Nah, vodka. Anda cara Ustaz, nama arak pun hafal. Arak itu haram. Jadi akhir zaman banyak orang minum arak, tapi tidak disebut arak. Nah, tidak disebut sebagai arak ya. Disebut sebagai apa-apa gelaran-gelaran yang ada punya. Nah, tengok apa hadisnya. An Abi Malik Al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyashrabanna nasun min ummatil khamar yusammatunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'arifi wal mughaniyati hasifullahu bihimul arda wa taj'alu minhumul qaradata wal khanazir. Cakap Melayunya apa? Daripada Abu Malik Al-Ash'ari. Namanya bukan Malik itu, Abu Malik itu bapa si Malik. Nah, namanya Ash'ari. Radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah redha dengannya. Bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dengar Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya ada sebahagian dari umatku, kita lah, umat Nabi kita lah, bagi akhir zaman. Akhir zaman ni arak ni dah macam biasa sudah. Dah tak ada ganjil, tak ada risau lagi orang minum arak ni. Depan orang ramai minum juga. Tambah zaman sebelum merdeka dulu. Oh, dia pergi ada jamuan, dia ada apa parti ke apa ke, arak tu tak lepas, masih ada. Zaman sebelum merdeka, zaman British. Arak ada saja. Itu dah menunjuk standard kan minum arak tu. Ada yang merasakan diri itu tak standard kalau tak minum arak. Dia ngabur mereka kawan-kawan dia. Aku kalau setakat Coca-Cola pun tak main lah. Dia ngabur betul. Bangga minum arak ni. Bangga minum whisky. Bangga minum wine. Bangga minum brandy. Bangga minum champagne dan sebagainya. Itu akhir zaman ni. Apa itu? Sesungguhnya ada sebahagian dari umatku yang akan meminum khamar dan mereka menunaikannya dengan nama yang lain. Dia minum benda tu khamar tapi dia buat nama lain. Brandy lah, apa lagi, champagne lah, whisky lah, konyak lah, vodka lah, macam-macam nama. Nama yang lain. Mereka meminum sambil dialunkan dengan bunyi muzik. Kalau tak ada muzik, tak syok pun lah. Mesti ada muzik. Mari kita menari. Mari kita berjoget lambak dan sebagainya. Dengan alunan muzik. Itulah yang lagu di naik kelab. Di tempat-tempat peleseran. Dulu kalau tak pergi naik kelab tu, tak ada standard lah. Macam tak ada sporting. Dia jadi satu tempat darjat, tempat menaikkan imej. Begitu tempat naik kelab tu. Itulah kata, minum, mesti minum arak tu. Ini dengan muzik-muziknya, macam-macam muziknya. Rock lah, caca lah, dangdut lah, apa? Hindustan lah,
Macam musiknya. Dan mereka menunaikannya dengan nama yang lain. Mereka meminum sambil dialunkan dengan bunyi muzik dan suara artis-artis. Suara artis itu banyak kan? Banyak. So sebut nama lah. Artis yang putih banyak. Itu boleh sebut nama. Doris Day. Bagaimana? Penyanyi-penyanyi orang putih. Hindustan pun banyak. Lata Mangkeskar. Bagaimana? Sarah Banu. Silion. Entah, saya tak tahu. Itu nama-nama Hindustan ya. Shahrukh dan sebagainya. Itu suara artis-artis yang betul-betul tu. Allah Subhanahu Wa Taala akan menenggelamkan mereka itu ke dalam bumi. Dengan gempa, Allah akan datangkan gempa bumi dan mereka itu akan tenggelam. Zaman Firaun itu juga, zaman zaman Ad macam itu juga, zaman kaum Samud macam itu juga Allah tenggelamkan dalam tanah masuk dalam tanah. Ke dalam bumi dengan gempa, dibuat gempa bumi merokok tanah tu, semua tenggelam masuk dalam tu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan merubah mereka menjadi kera dan babi. Ubah muka mereka jadi kera dan babi. Kunu qiradatan khasiin, kata Allah Al-Quran. Jadilah kamu buruk yang hina. Jadi macam buruk. Karena dalam dunia dia berpanggil macam buruk. Itu di akhir zaman yang akan berlaku. Sekarang sudah mula-mula lah. Dulu memang kuat. Sebelum merdeka dulu memang kuat minumnya. Jadi satu standard. Pergi naik kelab nari-nari itu, memang megah lah rasanya. Siapa tak pergi tu? Macam dah apa? Udah ketinggalan zaman. You are out of date, out of date. Tak bersama dengan kemajuan. Itu zaman itu. Bila dah mereka dengan adanya kumpulan-kumpulan dakwah, seperti tabligh, Arkam, PAS dan sebagainya, barulah ada benda sikit. Tak ada terbuka sangat. Tapi masih ada juga lagi. Naik kelab masih ada lagi. Tempat joget masih ada lagi. Tempat tarik nari ada lagi. Nari itu hebat tu. Lagu joget mana? Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli barangan. Ada teman. Dari Melaka pergi ke Pahang, singgah di Johor bercekik. Dari Melaka pergi Pahang. Apa pergi ke Johor pergi kan? Punya dah bingungnya. Dia bingung-bingung dah kita tu. Kita menyanyi apa dia nak? Apa dia? Petrol murah masa tu. Petrol memang murah. Saya beli tokar saya tu penuh. Tokar tu RM19 dia boleh penuh. Tokar saya tu. Mula-mula tokar saya tu bukan buat berapa. Lepas tu atas lepas tu. Mula-mula Volkswagen. Volkswagen tu. RM19 penuh banyak. Isi minyak tu. Boleh sampai ke krik ke situ. Balik kemari. Betul pakai Ford Prefect. Besar sikit. Mahal sikit lah. Dan sebagainya. Jadi masa itu senang ya. Kalau pergi naik kelab pun standard dan rasa-rasa pakai tie tu. Pakai jawabah mana ada standard. Pakai soroban mana ada standard. Pakai tie tu. Kabur atau bor. Ya, tak apa ngeluar. Tapi saya tahu bor namanya. Itu zaman itu. Zaman British dulu. Zaman penjajah tu. Memang dilatih di British tu supaya kita mengagung-agungkan maksiat jenis itu. Tarik menari. Rokok mesti macam sedek je. Bila mesti rokok. Kalau tak rokok, you are out of date. Padahal rokok dan hukumnya tuan-tuan dan puan. Sekali lagi, apa hukumnya merokok? Haram. Ada yang takut menyebut tu. Yang takut menyebut tu kerana dia merokok lah.
Cinta nak jemput tu. Right. Itu yang berlaku pada zaman ni. Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dengan gempa dan Allah Subhanahu Wa Taala akan merubah mereka, ubah wajah mereka tu menjadi kera atau babi. Babi pun ada juga, ada 5 tempat, 5 keadaan manusia itu akan dibangkitkan seperti babi hitam. Dengar lalu 5 situasi manusia itu akan dibangkitkan seperti babi. Apa tak? Yang pertama, orang yang berkata-kata hal dunia dalam masjid. Dalam masjid cerita pasal dunia, cerita pasal kerja, cerita pasal rezeki, cerita pasal pendapatan, cerita pasal bola, cerita pasal badminton, apa saja hal dunia. Di dalam masjid. Di 2 masjid pun tak boleh sebenarnya, tapi lebih lagi dalam masjid. Dalam masjid tu buat tempat apa? Tempat berzikir, tempat baca Quran, tempat menyeru kebajikan dan mencegah kemungkaran, itulah masjid. Tapi boleh cerita hal dunia. Esok akan dibangkitkan seperti babi. Yang kedua, orang cerita urusan dunia ketika Al-Quran sedang dibaca. Orang tengah baca Quran, dia masih itu nak cerita pasal hal dunia. Esok dibangkitkan dalam macam babi. Yang ketiga, orang cerita hal dunia ke apa-apa. Itu tak fungsi dunia, ada cerita aja. Dalam majlis ilmu, Ustaz atau Ustazah tengah ngajar, dia cerita belakang tu anu. Walaupun cerita akhirat tak boleh. Nak cakap dengan Ustaz, tak cakap dengan Ustazah, tak apa. Tapi cerita tak boleh. Jangan cerita hal dunia ketika majlis ilmu sedang berjalan. Saya banyak jumpa ni. Bila saya jumpa, saya tegur kejap-kejap itu, lantak marah-marah dulu saya dah. Karena tengah saya ngajar tu, dia mencerita anu, saya diam tu, malah tak diam tu. Itu sambung balik, dia cakap balik. Ada satu kumpulan yang cerita pengalaman saya dia. Kumpulan tu datang dari Australia, berjumpa sahabat. Satu kumpulan tu semua berjumpa sahabat mereka. Bila saya start ngajar, mentapin dengan sembang, saya pun 3 jam tengok, diam memang. Sambung lagi, sembang balik. Sudahnya saya tak tahan. Hantu kamu gajah tu boleh naik ke tekuk. Faham kan hantu kamu gajah? Sampai kapal tak? Dia dari Australia. Orang putih lah. Saya pun kapal lah. If you people are not interested in what I am saying, you might as well leave the room. Dan orang terkejut. Dia macam orang putih tu ya. Terkejut kan? Sudahnya dengan malam-malam bangkit kan? Keluar dari masjid itu. Saya kata kamu, thank you, good riddance kata. Lepas itu datanglah pemandu mereka itu orang Melayu. Datang jumpa saya. Minta maaf lah Ustaz. Sebab mereka itu bukan tahu apa adat kita katanya. Adat apa orang dah ngaji? Nak saya agak pula. Nak saya pun tempat lain lah. Tapi tak ada saya jawab apa tu. Saya nongin aja lah. Habis tu dia puji pula saya. Your English is very good katanya. Saya masa tu kembang tu. Sampai kepuk balik kembang lah. Itu yang macam Rangu. Jangan cakap. Kalau nak cakap dengan tok guru tak apa. Bertanya tak apa. Tambah kalau saya ngajar. Ada aja masalah angkat tangan. Minta Ustaz, minta maaf Ustaz. Cerita macam ni, tak apa tu. Boleh interact, kau untuk interact. Boleh ganggu. Kalau nak tanya, tak apa. Kalau saya ngajar lah, malah ngajar saya tak tahu. Itu pula mereka lah. Kalau saya ngajar, tak apa. Boleh ganggu saya. Kalau nak tanya. Tapi jangan sembang antara mereka. Antara kita, tak boleh. Yang keempat, di majlis kematian. Pergi ziarah orang mati, jangan cerita hal dunia. Itu yang kan dunia tak boleh ya. Ziarah orang mati tu. Patutnya doakan dia. Cerita tentang kebaikan dia. Itu tak apa. Jangan cerita hal dunia. Yang keempat di tanah, yang kelima di tanah perkuburan. Pergi ziarah kubur. Sampai bila-bila pun ya. Jangan cerita hal dunia. Pergi situ doa.
tahlil dan tak apa. Itu tak apa ya. Jadi 5 tempat. Ingat tau. Yang pertama apa? Dah lupa penat ajarnya. Yang pertama apa? Dalam masjid. Yang kedua, ketika Al-Quran sedang dibaca. Yang ketiga, dalam majlis ilmu. Yang keempat, di majlis kematian. Yang kelima, di tanah perkuburan. Okay. Kalau nak buat juga, esok dibangkitkan Allah seperti babi hitam. Udah ada babi tu hitam lah, sebenar. Jadi itu amaran tu. Jadi kena jaga-jaga lah, jangan apa ya. Tengok keterangannya. Maksudnya akan ada di kalangan orang Islam ini yang meminum khamar. Memang ada pun. Minum khamar, minum arak. Dan mereka mengatakan bahawa yang diminum itu bukan khamar. Bubuh nama yang bukan-bukannya. Nama yang indah-indah. Nama yang baik-baik. Supaya dia tersembunyi perkataan khamar itu. Supaya orang tak tahu bahawa mereka itu minum khamar. Itu malah mabuk. Koi pandai cakap orang putih. Ya, minum sekok dah pandai cakap orang putih. Dah selesai cakap putih ya. Sebelum itu tak arti pun. Tak ada dipanggilnya khamar. Ia hanyalah sejenis minuman yang dapat menyegarkan badan. Dia kata, ini minum untuk kesihatan katanya. Untuk menyegarkan badan. Atau yang dapat menghilangkan dahaga. Aku dahaga ni aku minum lah katanya. Tapi kebetulan dapat ini aku minum ni katanya. Mereka akan memberikan suatu nama kepada minuman ini yang menunjukkan bahawa ia bukan khamar. Dia bagi nama lain. Tak ada bagi nama khamar. Tak ada khabar punya arak. Tak ada khabar punya toddy. Tak ada khabar punya apa lagi? Wine. Tak ada khabar punya whisky. Whisky itu nama arak tu ya. Itu masyhur. Dia baginya nama-nama yang lain. Hennessy lah. Lagi apa? Carlsberg. Pandai ya. Carlsberg. Bulldog. Kita bulldog tu anjing. Rupanya nama apa? Ya tak? Buat nama bulldog. Memang jadi bulldog pun bila dah mabuk jadi bulldog lah. Sonda orang sini kan. Jadi bulldog ya. Itu dah. Buat namanya apa? Bagi nama-namanya indah-indah. Mereka akan memberikan satu nama kepada minuman ini yang menunjukkan bahawa ia bukan khamar, tetapi sebenarnya ia adalah khamar yang telah diharamkan oleh syarak. Jangan minum khamar, haram hukumnya. Innamal khamru wal maisir rizqum min amali syaitan. Sesungguhnya arak dan judi adalah perbuatan jahat yang datang daripada syaitan. Itu Allah ngapa ni? Ayat Quran dulu. Innamal khamru wal maisir rizqum min amali syaitan. Adalah arak dan judi itu adalah perbuatan yang keji yang diamalkan oleh para syaitan. Syaitan yang mengamalkannya tu. Arak tu ya. Juga ada orang katakan arak tu itu ayat syaitan tu katanya. Betul ya. Ayat syaitan. Kemudian menjadi kelaziman juga. Menjadi kelaziman pula. Suasana mabuk itu akan disertai dengan alunan muzik. Muzik tentu je. Dan berbagai jenis-jenis lagu-lagu yang apa? Lagu-lagu yang mendayu-dayu tu. Dalam hatiku hanya ada kamu. Agak anda ya. Apa? Qui sera, whatever will be. The future is not ours to see. Qui sera. Anda tahu? Anda rasanya? Itu dia. Udah mabuk. Mana malu-malu lagi? Tak sedap pun dia rasa sedap. Soalnya tak sedap, dia rasa sedap juga. Dia dah mabuk, dia kan sedap. Itulah. Kerana dia udah tersedar sendiri. Dah kata orang putih high, tahu high. High itu dia dah rasa tinggi dia. Dah tersedar sendiri tu.
Mana kedainya? Kemudian menjadi kelaziman pula suasana mabuk itu akan disertai dengan alunan muzik dan juga nyanyian artis-artis kenamaan. Artis itu jadi pujaan betul. Ya. Tadi yang lagu saya kuih saya rasa sebenarnya Doris Day, nama tahu Doris Day. Ada orang nama Doris Day. Doris Day. Penyanyi masyhur tu. Nyanyi Hollywood lah ya, namanya Doris Day ya. Doris Day. Lagi apa? Penyanyi yang terkenal macam tu lah. The Beatles. It's been a hard day, night, tank, The Beatles. Ya tak? That's way. Okay? That's way. Elvis Presley. Cliff Richard. Pandai apa? Cliff Richard. Buat dia lah tu. Cliff Richard tu. Sampai ciumnya wanita Melayu di Singapura tu tau. Itu Cliff Richard. Bercium dan masuk muka bol. Dia memang lawa pokoknya. Jadi orang tertarik dengan dia, suara sedap, masyhur itu, kaya raya itu. Siapa tak tertarik dengan dia? Ya? Kalau Ibrahim nyanyi, balik dengan batu. Tapi ngajar ni kena nyanyi dulu ya. Jangan bagi contoh ya. Jangan bagi contoh. Kena nyanyi juga lah. Tak sedap penyanyi juga. Hindustan pun begitu juga. Terus pandai nyanyi lagu Hindustan. Minum macam tu lah. Ya, jangan beli kahai. Cil Mary, sate hai Mary hati. Okay ba? Tumpah si air, kuci hota he. Terus pandai nyanyi. Dan sebagainya. Menjadi kelaziman pula suasana mabuk itu akan disertai dengan alunan muzik dan juga nyanyian artis-artis kenamaan. Rasulullah SAW menerangkan bahawa golongan ini akan ditimpa gempa bumi. Bila Allah murka, tak ada siapa yang boleh menahan ya. Ditimpa gempa bumi. Dia letakkan bumi tu, terbelah bumi tu. Orang tu terjatuh dalam tu. Atau tubuh badan mereka diubah kepada bentuk kera ataupun babi. Jadi babi, kera macam tu juga. Allah bagi amaran dalam Quran tu. Yang saya sebut tadi ayat Quran tu tu. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu itu buruk yang hina. Sangat benar sabdaan junjungan besar Nabi SAW ini. Gempa bumi demi gempa bumi yang berlaku di beberapa tempat di dunia ini sebagai satu siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak gempa bumi sekarang ni. Dulu tak ada banyak sangat, kita kerap no ya. 5-6 bulan ada satu. 5-6 bulan ada satu gempa bumi. Ya, dekat kita ni Indonesia ni Gunung Agung tu berapa kali dah gempa ya. Haji dah banyak. Kenapa? Kerana masyarakat sekarang sudah banyak derhaka kepada Allah Taala. Dan kalau dunia ini sebagai satu siksaan ya, beberapa tempat di bumi demi gempa bumi yang berlaku di beberapa tempat di dunia ini sebagai satu siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jikalau golongan ini belum sampai ke peringkat diubah bentuk, belum sampai lagi tapi akan diubah. Diubah bentuk badan mereka menjadi kera dan babi. Tetapi perangai, kalau badan rupa tak diubah, perangai tu macam perangai babi atau perangai kera. Kera apa perangainya? Nak merosak harta je, nak merosak barang itu kau dia kera je. Buruk itu daripada dia. Mana dia mau memelihara harta-harta manusia. Kaya-kayanya ada, campak-campaknya mana ada, kera ya. Babi mau itu juga, sondek-sondek aja. Tengok tanah yang ada babi tu, apa buat dia babi tu? Ada sodok-sodoknya dah, itu babi. Tetapi perangai dan cara hidup mereka sudah banyak menyerupai perangai dan cara hidup kera ataupun babi ya. Baik. Nanti akan datang kita baca sedikit lelaki dan banyak perempuan. Itu akan datang ya. Untuk malam ni cukup sekarang itu dah bunyi dah pun ya. Dia dah belakang terbisa bila nak berhenti ya. Ini berhenti ni. Tapi sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang?
Ada. Tak ada. Jawab lah, objection overruled. Ya? Tak ada. Tak ada sampai dia mangkap, tak ada apa. Okey. Setuju lah kala. Tujuh. Kalau tak setuju, tak percaya perkataan Nabi. Ini yang saya baca ni perkataan apa? Perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, siapa nak tanya? Yuk. Nah, Yuk. siapa nak tanya? Kita nak tanya mengapa rokok tu haram? Saya lah Tok Guru. Sudah. Guru cakap tadi untuk mengajar apa tu macam-macam tu betul. Tapi ada satu saya perhati di satu masjid. Kalau ada Tok Guru, kalau dia mengajar sana, dia duduk belakang tu, dia mengaji Quran. Semua orang menilai kepada. Tapi tak ada orang yang berani nak tegur dia. Jadi dia mengaji Quran kan. Patut kita tunggulah apa yang Tok Guru tu baca kitab tu. Orang macam tu macam mana pula? Esok akan jadi bangkit macam babi ya. Walaupun dia mati. Kerana dia bercakap ketika kita Tuan Guru tengah ngajar. Patutnya tumpu perhatian kepada pelajaran tu. Jangan beri nak berzikir ketika itu. Diam ketika Tuan Guru ngajar. Dengar kan. Kalau tak nak balik. Di belakang ambil Quran. Berzikir betul sah, Quran betul sah. Dengar kan. Tak faham lain cerita, dengar dulu. Kerana disuruh kita dengar, bukan suruh faham ya. Dengar tu. Kerana majlis ilmu tu majlis yang patut dimuliakan, patut dihayati, patut didengarkan ilmu-ilmu yang diajar tu. Tambah kita baca ilmu ni, siapa yang cakap ni tadi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, sabda Nabi tu kita kena dengar tu. Kerana ini semua nasihat-nasihat atau perkara-perkara yang akan berlaku di akhir zaman dan telah pun berlaku ya. Jadi jangan. Itu sebab saya tak suka kalau ada lah masjid ke surau ke ada ruang belakang tu ya. Kalau boleh biar depan semua. Jangan belakang tu. Kerana tempat itulah banyakkan orang-orang duduk situ ya. Mana-mana ada masjid tu di belakang tu ada ruangan, ada veranda gitu ya. Di situ lah mereka sembang, merokok lah. Tunggu aja depan. Saya bukan tak tahu. Tapi masa ngajar tak boleh, tak nampak. Mana nak negara pun tak nampak. Kata Nabi, "Ma ra'a minkum munkaran." Bila siapa nampak satu kemungkaran, fal yughayyiruhu bi yadihi. Bila nampak baru dia ubah. Ni tak nampak, dia duduk belakang mana tahu. Tak dengar pun. Kalau dengar, saya tegur. Pernah saya buat tazkirah Ramadan. Cerita ni. Saya tengah buat tazkirah tu. Di luar tu tampil dengan sembang. Kuat tu. Ni orang Melayu ni bukan orang Sri Lanka tadi. Orang Melayu tu. Sembang dulu. Kena saya. Mengganggu saya tengah bertazkirah tu. Saya pun kabur lah. Kalau nak sembang balik. Kabur tentang. Saya tak tahu orang tak nampak lah. Dia di luar. Saya dalam surau. Bukan masjid, surau ya. Nak sembang balik jangan sini. Baru diam. Boleh betul. Tak tahu saya yang mana satu ya, apa tu. Dia bertunggu ke balik ke wallah malam ya. Warna apa itu berlaku. Maksud saya memang pantang. Pantang untuk nenek saya. Kalau saya tengah ngajar orang cakap. Kadang tanya saya tak apa. Alright. Lagi? Okey, soalan. Izul. Bagilah satu. Ya. Kadar percakapan tu ada kadar. Aku ada kadar. Kami cakap apa-apa dah kena. Tak usah cakap apa-apa. Kecuali dengan Tok Guru boleh. Jangan kakak dengan kawan tak ada. Diam aja. Tak ada kadar-kadar. Bila Tok Guru tengah ajar, pay full attention. Jangan sekali-kali kita kecuali benda yang penting. Itu lain halnya. Penting benar. Tok Guru tengah ajar, ada ular dalam belakang tu, tengah meledek-ledek. Nak betul? Apa buat? Jepit dia, belakang ada ular. Itu tak apa. Tapi kalau apa tak ada, jangan. Diam. Walaupun sekadar Assalamualaikum Ustaz. Setelah kita masuk, kita bagi salam.
Jangan assalamualaikum tak ada. Tak ada digalakkan. Bila lagi kalau orang tengah azan. Ini satu perkara. Ya. Kalau ada orang tengah azan, jangan sekali-kali bagi salam pada sesiapa pun. Walaupun dengan ustaz. Dengar azan tu dan jawab. Ini kadang susah hati kita. Lalu, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz pun susah. Nak jawab kan? Orang tengah azan, tak jawab buat dia. Dia susah hati dia. Jadi dia jawab juga lah. Jawab tapi orang tengah azan. Kalau nak menghormati ustaz tu, apa buat? Angkat tangan je. Tengok je orang angkat tangan. Dia pun angkat tangan. Jangan cakap. Kerana orang azan, jangan diganggu. Ditakuti nanti kalau dia bercakap-cakap ketika azan sedang dilaung, ditakuti dia akan tak boleh mengucap kalimah syahadah ketika nak padam. Bahaya tu. Nak padam tak boleh mengucap. Orang ajar dia la ilaha illallah. Tak. Nyelin nanti dia. Bahaya tu. Kerana Nabi hanya menjamin orang masuk syurga yang akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah dijamin masuk syurga. Enggak kata tak? Kalau enggak, jangan bercakap ketika orang tengah azan. Itu akibatnya. Okey, lagi? Azan tadi tu. Sini dah habis azan. Sana baru nak bersahut azan. Surau ke masjid. Jadi jawab kita perlu jawab. Kalau dengar jawab lah. Kalau dengar jawab lah. Tak dengar lain. Kalau kita nak semayang kan dah jawab. Di sini dah azan. Kita main sunat. Tak payah jawab azan luar tu. Tapi kalau kita di luar tu lagi, dengar azan, jawab lah. Kalau dengar. Ini cerita kalau dengar. Kalau tak dengar tak apa ya. Walaupun di luar. Tapi orang azan surau lah. Radio tak payah. Radio televisi tak payah ya. Di surau, masjid. Itu. Kena jawab bila dengar. Okey. Kenapa mereka boleh kenapa kamu boleh pula sedangkan azan tu azan yang sama. Yang radio. Radio kan orang. Tapi sebab dia punya mesin itu sama. Tak ada je. Tapi dia bukan orang. Itu recording. Kalau tampilnya di kedai tu orang jual kaset. Kaset tu bang aja macam. Dia pasang yang bang aja. Tak ada pun berhenti 24 jam dari pagi sampai petang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu aja macam. Susah lah. Orang keliling tu. Orang berjual susah, orang dengar susah. Kalau macam ni, macam dalam TV kan, macam tengah hari je. Dia ada siaran dari katalah Masjid Putrajaya lah kan. TV tu dia azam ada kira secara langsung lah kan. Itu kita wajib. Tak ada. Tak payah. Tak payah jawab. Azan kalau azan online itu komat online boleh ke? Tak boleh. Man azna fa huwa yuqim. Hadis Nabi kan? Siapa azan dia lah yang iqamah. Gitu. Dengar lalu. Siapa azan dia lah yang iqamah. Man azna, siapa yang melakukan azan, fa huwa yuqim, maka dia lah yang iqamah. Makruh lah, bukan haram ya. Makruh. Jual lebih jual kan makruh je. Betul kan? Makruh tu Allah benci. Terus. Dia azan, dia komat, dia imam. Lagi tu 3 kali. Makruh menghimpunkan antara azan dengan jadi imam. Sapu habis ya. Memang banyak berlaku tu kita soalan tu. Memang ada berlaku tu. Tu imam tu datang lambat. Bukan tu imam datang cepat. Tu bilangnya lambat. Waktu dah masuk. Dah masuk. Jenjura tu imam azan lah. Udah azan tu habis, baru datang tu bilang. Tengok tu bilang imam ada dia pun qamat. Makruh. Makruh tu bilang makruh, imam makruh, jemaah makruh sekali ya. Tu bayangkan omong tu ya. Itu. Okey, lagi. Itu makruh lah. Makruh, haram ya, makruh.
Makruh tu artinya apa? Tak ada pahala lah. Allah benci. Mana tak ada pahala lah. Makruh. Apa itu makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu arti makruh. Kalau kita tak buat dapat pahala, nak pahala tak? Nak pahala tak? Jangan kamat orang lain orang lain azan, orang lain kamat Kecuali dia pensan lah. Dalam bahasa dia pensan. Itu lain cerita lah. Itu takkan dua ada dah. Kalau dia sakit perut, lain lah ya. Dia lepas azan. Sakit perut. Ya. Ada jenis belakang tu tak? Panggilan tak ada, cirit betul. Betul. Orang tunggu-tunggu tak keluar dia kata dah. Baru boleh. Itu darurat. Benda darurat ni dia boleh melawan adat ya. Dia tak ikut adat. Okey, bagus tuan, banyak soalan petang. Okey. Satu lagi tu guru ni pasal benda ni, saya tengok TikTok baru ni. Ustaz dalam TikTok lah. Semaya hak kursi ni dia mengajar. Dia kata kursi ni letak bukan letak sini, dia suruh letak sini. Jadi saya ingat tu guru ajar dulu kena letak depan sini. Bukan letak belakang ni kaki kursi tu. Saya fikir macam mana ni. Dia kursi ni kalau boleh dia di ujung tu. Di ujung sana atau di ujung sana. Jangan mengganggu tentang tengah ya. Betul dia cakap lah. Kemudian kalau boleh kursi tu biar sama sah dengan jemaah yang lain. Ya, diri ya. Kalau boleh lah, kalau tinggi anunya dia ada satu orang lah. Dia di langkahnya kursi tu apa, di langkahnya kaki kiri kaki kanan tu kursi tengah. Bila dia duduk atas kursi jadi sama sah dengan betul. Kalau boleh buat betul. Kalau boleh lah. Dia letak. Tapi kalau orang tu pendek payahlah. Pendek benar. Sejuk lah. Sejuk tu. Betul. Dia dah lain ya. Memang dia tak sama apanya. Tak sama baris dengan jemaah yang lain. Takut tu dia mengaji tak virus. Kalau dia tok guru lah. Saya tak berani nak apa? Tak berani nak katakan dia ngaji tak habis ke, tak ada ilmu ke, jangan. Saya pun tak ada ilmu. Hampir nak kata orang tak ada ilmu. Okey lagi? Habis. Habis. Dah 5 kali. Habis lah tu ya. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa